Okey. Tiba buka pintu tu kan, dia hantarkan pintu kunci tu dia. Okay, boleh nampak slide Okey, ini kita bincang sedikit tentang an-nahwu ataupun ilmu biasa kita sebut ilmu nahwu an-nahwu al-arabi. Ilmu nahwu ni mudahnya kita sebut ilmu tata bahasa lah. Cuma ni dalam bahasa Arab ni dia ada dua aspek ilmu tata bahasa tu. Sama ada ilmu nahwu dan juga ilmu sharaf. Kedua-duanya adalah ilmu kita panggil ilmu tata bahasa lah. Cuma dalam bahasa Arab dia ada dua cabang ilmu tata bahasa ni. Maknanya untuk kita boleh bertutur dalam bahasa Arab dengan baik, untuk memahami ayat dengan baik, mestilah kita menguasai kedua ilmu ini, ilmu nahwu dan ilmu sharaf. Okey, cumanya untuk kelas kita ni kita taklah mengikut maknanya silibus perbincangan ilmu nahwu dan sharaf, tapi kita lebih kepada praktikalnya sahaja. Kalau kita bincang dari sudut standard perbincangan ilmu nahwu sharaf ni panjanglah, perbincangan panjang, tapi kita yang pentingnya kita nak praktik benda ni. Kita bukanlah kata kita nak masuk exam. Kalau ada siapa yang nak masuk exam ke, nak ambil apa-apa exam ke, tu dia kena belajar ikut silibus nahwu dan sharaf lah. Tapi kita lebih kepada praktikal. Antara ilmu nahwu dan ilmu sharaf ni, perbezaan utama ni lah, perbezaan utama ni ialah ilmu nahwu ilmu nahwu dia membincangkan tentang baris akhir. Zahaba baris akhir ni, Muhammadun baris akhir. Ini perbincangan ilmu nahwu. Manakala yang kita belajar ilmu sharaf sebelum ini, fokus ilmu sharaf ataupun ilmu yang berkaitan dengan wazan ini adalah untuk baris yang di sini. Okey, siapa yang boleh jawab? Kenapa kita baca Muhammadun? Muhammad. Kenapa kita tak baca Muhammad ke, Muhammad ke, Mahimid ke? Kenapa tak baris-baris yang lain? Kenapa kita baca Muhammad? Muhammadan ya. Muhammad lah maksud baris sudun tu nahwu, tapi sebelum ni kita dah belajar tentang ni. Kenapa kita baca Muhammad? Kenapa tak baca Muhammad ke? Dia tu nama Arab kan, nama yelah, dia nama, tapi kenapa baris ni bukannya baris Muhammad ke, mim baris atas ke? Kenapa baris ni macam ni? Kenapa barisnya Muhammad? Sebab mubtada' Ustaz. Tak pula. Itu dalam nahwu. Mubtada' ni dibincang baris hujung je, itu nahwu. Yang ni yang kita bincang sebelum ni wazan, sharaf, isim. Kenapa Muhammad? Sebab ni isim apa? Dia isim dia tak ada alif lam. Kalau ada alif lam jadi alhamdu. Kan? Baris wazan apa ni? Baris Muhammad. Muhammad. Wazan dia wazan mufa'al. Sebab wazan ni lah wazan mufa'al. Jadi sebab tu kita kena baca Muhammad. Itu kepentingan kita belajar ilmu sharaf. Muhammad tadi sebenarnya bukan tadi ajaran sebut tempat dia isim maf'ul. Ingat dia punya keyword dia punya apa? Trik dia baris. Kalau baris atas tu biasanya maf'ul lah. Kalau baris bawah barulah fa'il. Sebab fa'il pun fa'il berbawah kan. So ini trik tu. Untuk tips untuk mudah ingat lah. Sebab kalau ingat kalau fa'il ni untuk kalau dia fa'il sulasi, fa'il 3 huruf. Kalau wazan maf'ul juga untuk sulasi 3 huruf. Tapi kalau Muhammad dia daripada fa'il apa? Fa'il wazan nombor berapa? Wazan nombor
Ada sabdu tengah. Ada sabdu ni. Nombor 8. Ha? Fa'ala. Fa'ala wazan 3 fa'ala. Fa'ala. Jadi bukan wazan nombor 1. Kalau wazan nombor 1 hamida. Okey, kalau wazan nombor 1 hamida, apa isim maf'ul dia? Mahmud. 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 Mahmud pun boleh juga, nama ada kan nama orang Mahmud. Tapi Mahmud itu nama, kenapa bacaannya Mahmud bukan Mihmud ke, bukan Mahmud ke, sebab wazan dia wazan maf'ul. Okey, isim fa'il untuk hamidah apa dia? Hamid. Juga nama orang juga nama Hamid. Kenapa Hamid bukan Hamud? Sebab fa'il. Sebab wazan ni wazan fa'il. Jadi dengan kita kuasai wazan ni, katakanlah kalau tak ada baris sekalipun, kita boleh baca, kita takkan baca Hamud. Sebab tak ada wazan Hamud, tak ada wazan fa'ul. Wazan yang dia adalah wazan Hamid, wazannya wazan fa'il. Okey, itu perbincangan kalau ikut ilmunya ilmu syaraf lah. Tapi saya lebih, kita tak sebut syaraf, tapi kita sebut pasal wazan dia, bentuk dia. Ini atas Mahmud. Ini Mahmud. Kenapa guna ni? Sebab hamidah 3 huruf sulasi. Muhammad tadi kenapa guna wazan ni? Sebab dia hammada, fi'il hammada. Okay, hammada yuhammidu. Muhammad. Kalau isim fa'il untuk Muhammad apa dia? Muhammad tolak mim, jadi hamidah. Jangan buang mim tu, sebab ni memang lebih huruf ni, memang kena ada mim. Yang hamid tu kalau dia 3 sulasi, yang ni dah rubai ni. Ada rubai. Dia bukan mazid, ada tambahan. Muhammad kalau untuk fa'il Muhammid. Baik bawah. Contohnya nazala. Nampak ada kata nazala. Apa maksud nazala? Menurunkan. Nazala. Nazala sabdu. Menurunkan. Menurunkan bukan turun saja. Kalau nazala tak ada sabdu, barulah turun. Okey, kalau orang yang menurunkan, isim fa'il tu maf'ul, orang yang menurunkan. Daripada 3 perkataan. Fa'il. Okey, cuba buat fa'il untuk nazzala. Munazzilu. Munazzilu. Sesuatu yang diturunkan. Apa dia? Isim maf'ul ke isim fa'il? Yang diturunkan. Benda yang diturunkan. Maf'ul lah. Maf'ul. Okey, apa maf'ul untuk nazzala? Manzul. Itu untuk sulasi. Kalau wazan maf'ul itu untuk sulasi. Ini lebih, bukan 3 huruf ni. Ya, dia 4 ni. Nazala. Apa dia? Cara dia ingat balik, kita masukkan ke dalam fi'il mudhari' dulu. Nazala yunazzilu. Jadi Yunazzilu. sama juga macam atas ni, munazzilu untuk fa'il, kalau maf'ulnya adalah munazzalu. Okey, kita cuba satu lagi pula. Anzala pula. Itu Anzala. Apa fa'il dia? Itu diturunkan. Tukar dulu. Tukar jadi yanzilu. Yanzilu. Okey, yanzilu. So orang yang menurunkan, orang yang menurunkan.
Tambah mim. Munazzilu. Tadi yunzilu. Jadi munazzilu pula. Anzala yunzilu. Anzala yunzilu. Okey, jadi isim fa'il dia munzilu. Munzil. Ya tambah mim. Munzilu. Okey. Munzilu. Ya munzilal kitab. Kalau kita doa, ya munzilal kitab. Wahai Tuhan yang menurunkan kitab. Okey, yang diturunkan pula, benda yang diturunkan, sesuatu yang diturunkan. Isim maf'ul dia. Ada maf'ul dia. Munzalu. Munzalu, bentuk yang sama juga. Tukar baris saja. Baris je. Okey. Munzalu. Munzalu. Okey, munzal. Ya, ilmu sorof dia bincang ni je, baris ni. Baris apa? Baris bukan baris hujung baris kataan tu. Selain daripada baris hujung lah. Apa ni terbalik. Nazzala. Jadi apa tujuan kita tahu wazan-wazan ni? Supaya kita baca baris yang betul lah. Kalau kita tak tahu wazan, kita boleh baca contohnya macam tadi kan, mim nun. Contohnya kataan tadi lah, mim nun zai lam. Okey, orang yang tak tahu, orang yang tak belajar sorof ataupun tak tahu wazan, dia memang diperlukan kepada ayat yang ada baris. Kalau tak ada baris, dia tak boleh baca dah. Manzilu ke, munzalu ke, dia tak tahu. Tapi kalau orang yang tahu wazan, dia tengok ayat. Dia tahu kesesuaiannya. Kalau katakanlah ayat tu kata Allah munzilul kitab. Kita baca munzilu, Allah yang menurunkan, bukannya Allah yang diturunkan. Itu sebagai okey, itu pembincangan sorof. Okey, apa yang kita nak bincang hari ini adalah berkaitan dengan nahu. Nahu dari sudut dalam kata mudahnya adalah untuk kita bincang baris hujung sahaja. So tu nahu ni dia sebenarnya senang sikit lah. Sebab fokus dia lah baris hujung saja. Kita tak perlu ingat wazan. Wazan ni dalam sorof. Wazan ni dia tak berubah. Letaklah dalam ayat mana contohnya Muhammad, kataan Muhammad. Letak dalam ayat mana tetap Muhammad juga bunyi dia. Cuma nahu ni dia berubah. Kadang-kadang jadi Muhammadun, kadang-kadang jadi Muhammadan, kemudian nama Muhammadin. Nahu berubah. Tapi berubah maksudnya berubah dari sudut kedudukan. Kedudukan Muhammad tu dalam ayat dia, tempat dia sekian-sekian, maka kita baca Muhammadun. Tempat dia sekian-sekian, kita baca Muhammadin. Tempat dia sekian-sekian, kita baca Muhammadan. Tapi tetap Muhammad. Wazan tu tetap sama. Wazan tu tidak berubah. Okey. Sebagai perbandingan untuk kita faham antara tata bahasa dalam bahasa kita Melayu dan juga dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Melayu, kalau kita buat ayat Ahmad makan ikan dengan ikan makan Ahmad, adakah dia memberi makna yang sama ataupun memberi makna yang berbeza? Makna yang berbeza. Sebab dalam bahasa kita memerlukan, kita mementingkan susunan. Susunan kataan ni dia memberikan makna yang tersendiri. Kalau saya ubah susunan dia daripada Ahmad makan ikan, ikan makan Ahmad, maka dia akan jadi makna yang salah lah, makna yang bukan kita kehendaki lah. Kita nak masukkan Ahmad makan ikan, tapi kalau kita ubah kedudukan tu jadi ikan makan Ahmad, jadi makna yang berbeza. Tapi dalam bahasa Arab, dia tidak mementingkan bab susunan. Walaupun bab susunan ni dia memainkan peranan jugalah untuk memudahkan kita faham. Tetapi yang menentukan makna adalah bukan pada susunan. Sebab apa? Sebab yang beza daripada bahasa kita, sebab bahasa Arab ni ada baris. Dalam bahasa kita tak ada baris. Kita ada sorofnya, kita ada lah kan? Di mana kita ada wazan tu, kita ada makan, memakan. Tapi tetap mati macam tu lah, makan. Dia tak ada makana, makani, makanu, tak ada baris. Kita sorof kita ada, wazan kita ada.
Maksudnya kita ada cara untuk tambahan imbuhan. Bila tambah imbuhan ni kena ubah sedikit kan, mungkin kena buang, kena tukar ke apa, tu dalam bahasa Melayu lah. Sorof ni ada. Jadi dalam bahasa Arab ni, bahasa kita dia ada baris. Ada Muhammadun, ada As-Samaka, Muhammadun, Dun, Samaka. Tengok, baris ni konsisten di sini. Okey. Baris di sinilah yang menentukan makna. Menentukan makna tu maksudnya apa? Menentukan sama ada dia yang melakukan perbuatan ataupun dia yang terkena perbuatan. Okey. Jadi dalam ilmu nahwu juga ada perbincangan yang kita namakan sebagai sama ada dia fa'il ataupun maf'ul. Sama juga macam tadi pun ada fa'il maf'ul juga. Tapi kita tengok dari sudut yang berbeza. Kalau tadi kita tengok dari sudut perkataan itu sendiri. Contohnya nama Muhammad. Nama Muhammad itu wazan maf'ul. Jadi kita terjemah perkataan Muhammad itu ialah orang yang terpuji, orang yang dipuji. Mahmud, juga kita terjemah orang yang dipuji. Tapi kalau nama dia Hamid, dia lah wazan fa'il, kita terjemah nama tu adalah orang yang memuji. Itu Hamid. Okey. Itu beza dari sudut ilmu sorof. Itu perbincangan ilmu sorof, dia tak bincang dalam ayat. Ilmu nahwu, syarat nak guna nahwu ni mesti dalam ayat. Kalau perkataan itu tidak ada dalam ayat, maka dia tak boleh, ilmu nahwu tidak berfungsi di situ. Sebab ilmu nahwu ni dia adalah ilmu yang untuk digunakan untuk kita menentukan sama ada ayat itu betul ataupun tidak, gramatis ataupun tidak. Maksud ayat itu betul grammarnya ataupun tidak. Okey, contohlah dalam ayat ni, akala Muhammadun as-samaka. Muhammadun dengan baris dun ini menunjukkan dia adalah fa'il, dialah yang buat. As-samaka baris atas ni menunjukkan dialah maf'ul, dialah yang terkena perbuatan tu. Jadi tak kisah kita ubah macam mana pun, Muhammadun akala samaka, as-samaka akala Muhammadun, tak kisah barisnya macam mana, tempatnya macam mana, tetapi baris inilah yang menentukan maknanya. Okey? Jadi dalam ilmu nahwu kita akan bincang berdasarkan kepada ayat ni, ayat yang ada ni. So kita tentukan apa kedudukan perkataan akala, jadi apa baris dia. Apa kedudukan perkataan Muhammad, jadi kita tahu apa baris dia. Apa kedudukan perkataan as-samak, jadi kita tahu baris dia. Itu perbincangan ilmu nahwu. Nahwu bincang perkataan-perkataan yang berada di dalam ayat. Itu nahwu. Kita akan bincang dalam ayat, barulah jadi belajar ilmu nahwu. Kalau sebelum ni, kalau perasaan sebelum ni, kita tak bincang ayat sangat. Sebab kita bincang sorof. Sorof ni bukan bincang ayat, dia bincang perkataan tu sendiri. Nak bina perkataan. Nahwu nak bina ayat. Maknanya gabungan huruf menjadi perkataan, itu sorof. Gabungan perkataan menjadi ayat, itu pula adalah nahwu. Okey? Dia dua ilmu yang berbeza, tapi dia ilmu tata bahasa lah. Fungsinya adalah fungsi yang sama untuk menjadikan sebutan yang betul lah, ayat yang betul. Jadi ayat kedua ilmu ni penting. Sorof pun penting, nahwu pun penting. Tapi kita lebih kepada praktikal lah. Okey, bila kita belajar ilmu nahwu ni, ada dua istilah yang perlu kita tahu. Iaitu istilah utama. Sila. Tadi. Boleh. Tak dia sama macam ni, macam dalam surah Fatihah tu, iyyaka na'budu, kamu kami sembah. Dia bukan pelik, tapi dia kena ada sebab lah. Kena ada sebab. Apa antara sebab kita buat macam ni adalah untuk kita menunjukkan
hanya kepada kamu saja kami sembah. Okey, kalau kita buat macam ayat ketiga ni, seolah macam kita nak kata Muhammad ni dia makan ikan saja, dia tak makan benda lain. Jadi kalau kita buat ayat kalau kita macam kita saja nak sembang biasa-biasa je, kalau kita buat guna susunan yang ketiga ni, mungkin orang dengar macam pelik lah. Tapi kalau contoh soalan kan, macam orang tanya kalau mungkin soalan tu bertanya tentang Muhammad makan apa? Muhammad makan apa? Orang tanya kita. Jadi orang yang bertanya tu dia dah ada dalam minda dia tentang siapa yang ditanya, kita tanya tentang Muhammad, dan tahu dah perbuatan tu perbuatan makan. Cuma orang tu tak tahu dia makan apa. Jadi kita guna susunan ayat ketiga ni, as-samaka akala Muhammad. Jadi kita dah dari sudut itu dalam bab balaghah lah. Bab balaghah yang kita bincangkan mana yang sesuai nak guna. Tapi dari sudut gramatis, kita semua gramatis, semua betul. Okey, dia sama juga macam kita kata terbalik. Ya. Terbalik tu ada fungsi lah, ada fungsi. Sama juga macam ni lah, kita kata katakanlah orang berlaku kebakaran. Okey, berlaku kebakaran. Jadi orang yang berada dalam situasi kebakaran ni, adakah dia perlu jerit api ataupun dijerit wahai tuan-tuan dan puan-puan, di sini ada api. Ayat kedua tu lebih gramatis, lebih sempurna. Tapi tak sesuai dengan keadaan. Terus saja sebut api kan, macam itulah lebih kurangnya. Jadi dalam ilmu, tapi itu dalam pembincangan dia dalam bab balaghah lah, dalam bab balaghah. Cuma yang hari ni saya nak tunjukkan yang mana yang gramatis, betul grammarnya. Tapi sesuai tak nak digunakan, itu dalam bab balaghah. Kalau ikut tempat lah, ada kalanya sesuai lah. Sama nak macam tu. Okey, jadi bila kita berbincang tentang nahwu ni, jadi perkataan-perkataan dalam bahasa Arab ni dia sama ada dua je. Sama ada dia adalah mu'rab ataupun mabni. Okey, mu'rab ataupun mabni. Mu'rab ni apa? Mu'rab ni adalah satu perkataan yang boleh terima banyak baris. Ingat ni perkataan bila saya sebut kita bincang nahwu, maksudnya kita bincang hujung je, baris huruf hujung. Kalau saya kata mu'rab, perkataan yang boleh terima banyak baris, maksudnya banyak tu ialah di hujung. Ya, okey. Maksudnya contohnya perkataan Muhammad tadi, kita boleh baca Muhammadun, kita boleh baca Muhammadan, kita boleh baca Muhammadin. Jadi perkataan tu kita panggil perkataan yang mu'rab. Okey. Mabni ni apa pula? Mabni inilah perkataan yang tak boleh kita baca dengan baris yang lain. Dia satu baris saja. Contohnya macam haraf min, ila. Kita tak boleh baca ilu, tak boleh. Min, dia tak boleh lah mina, mini. Melainkan kalau macam pertemuan dua huruf kan. Minal contohlah minal masjid. Minal masjid tu terpaksa kita bariskan dengan na, tapi sebenarnya min al masjid, tapi sebabkan pertemuan dua huruf yang mati, jadi kita hidupkan mina. Tapi perkataan tu sendirilah mabni, dia tidak boleh berubah. Okay, boleh faham dia mabni dengan mu'rab. Mu'rab dia boleh berubah-ubah, mungkin Muhammadun, dan ataupun din. Maksud boleh berubah ni bukannya kita boleh pilih suka hati, tapi maksudnya ikut kedudukan. Ada kedudukan tempat tu dia akan jadi dun, Muhammadun, ada kedudukan jadi Muhammadin, ada kedudukan jadi Muhammadan. Tapi kalau mabni, letaklah mana-mana min, ila, an, ala, fi, letaklah kat mana-mana tetap fi. Sama. Dia tak jadi fu. Apa pula? Mata, tetap mata, tak jadi mati ataupun matu, takkan jadi. Okey, itu beza antara mu'rab dengan mabni. Jadi ilmu nahwu ni dia bincang pasal ni lah. Tengok perkataan ni, perkataan ni mu'rab ke mabni? Kalau mabni kita kekalkan baris dia. Kalau mu'rab, tengok apa kedudukan dia. Jadi kita tahu apa baris dia. Okey, ini kita tengok sikit je, ringkas je. Okey. Yang pertama mu'rab lah tadi, i'rab. Okey. Mu'rab dengan i'rab. Mu'rab
dan i'rab ni benda yang samalah. Okey, kalau mu'rab ni perkataan yang boleh di-i'rab. Kata dia perkataan yang sama, wazan je beza ya. Okey, jadi mu'rab dengan i'rab ni benda yang sama. Jadi i'rab ni ataupun perkataan yang mu'rab, dia adalah perkataan yang sama ada salah satu daripada empat ni. Sama ada dia marfu' ataupun mansub ataupun majrur ataupun majzum. Okey, salah satu daripada empat ini. Jadi daripada sini kita boleh faham kataan Arab ni dia akan sama ada 5 benda. Atau 5 pula, tadi kata 4. Sebab ada satu apa ni? Satu mabni di sini. Okey. Letaklah apa-apa perkataan yang dalam ayat lah, yang penting dalam ayat, dia mesti salah satu daripada 5 ni. Sama ada dia mabni ataupun sama ada dia mu'rab. Jadi mu'rab ni sama ada 4 ni lah. Sebenarnya sama ada dia marfu', sama ada dia mansub, sama ada dia majrur, sama ada dia majzum, ataupun sama ada dia mabni. Itu 5 benda. Okey. Dia untuk kita mudah fahamnya, dia kira kelima-lima ni dia macam hukum lah, hukum dalam ilmu bahasa. Kalau dalam ilmu fiqh kita ada 5 hukum juga. Macam wajib, hukum wajib. Apa kesan dia? Kesan dia orang tu kena buat perbuatan tu. Kalau tak buat dia berdosa. Kalau buat dia dapat pahala. Tu kesan hukum wajib. Kalau kesan hukum sunat, kita digalakkan untuk buat. Tak buat tak dapat dosa. Kalau buat dapat pahala. Itu hukum dalam ilmu fiqh. Hukum dalam ilmu bahasa Arab sama ada 5 ni pula. Sama ada dia marfu'. Kalau marfu', apa kesan dia? Ni kita akan tengok ya. Okey. Sebelum kita pergi panjang tentang kelima-lima istilah ni pun sebenarnya saya dah sebut sebelum ni waktu kat homestay Dr. Hani dulu kan. Okey, kita kena kembali balik kepada ayat. Sebab ilmu nahwu, ilmu yang bincang tentang perkataan yang berada dalam ayat. Kalau dia tak ada dalam ayat, tak boleh guna ilmu nahwu. Jadi macam mana kita nak tahu ayat kita ni sempurna ataupun tidak, gramatis ataupun tidak, ayat itu boleh kita nilai dengan ilmu nahwu. Kalau ilmu nahwu tak boleh nak analisis ayat tu, maka kita salah lah. Analisis tu kita panggil i'rab. Okay. Jadi ayat dalam bahasa Arab ni ringkasnya kita boleh bahagikan kepada 2. Sama ada jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah. Ismiyah ni apa? Yang dia mulai dengan nama. Okay. Ismiyah yang mula dengan nama, fi'liyah yang mula dengan fi'il. Okey, kedua ni dia ada keperluan ataupun rukun ayat yang berbeza. Okey, satu lagi kalau kita biasa dengar syibih jumlah. Syibih jumlah ni hakikatnya dia akan kembali juga kepada salah satu daripada ismiyah ataupun fi'liyah. Syibih jumlah ni kalau kita mula dengan haraf. Contohnya saya buat ayat contohnya ilal masjidi zahaba Muhammad, ke masjid Muhammad pergi. Walaupun nampak macam mula dengan harf jar, tapi hakikatnya susunan asalnya adalah macam ni. Zahaba Muhammadun ilal masjidi, cuma diawalkan sahaja harf jar tu. Jadi kembali juga kepada jumlah dia. Okey. Tak apa. Okay, kita tengok yang pertama jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah, apa rukun yang kena ada? Kena ada 2, iaitu kena ada mubtada dan juga khabar. Okey, mubtada dan juga khabar. Okay, jumlah ismiyah, jumlah ataupun ayat jumlah ni ayat Jumlah ismiyah ialah ayat yang mula dengan isim. Maka kalau kita nak mulakan ayat tu dengan isim, dia akan jadi mubtada dengan khabar lah. Maksudnya kena ada mubtada dan juga kena ada khabar. Okay, contohnya kita buat ayat al-madrasatu kabiratun.
Okey. Sekolah besar. Al-madrasatu kabiratun. Sekolah itu besar. Okey. Jadi berpandukan kepada ayat ni, al-madrasatu adalah mubtada, kabiratun adalah khabar. Okey. Jadi barulah lengkap ayatnya. Maknanya macam mana saya nak buktikan ayat ni betul gramatis, sebab dia ada mubtada dan dia ada khabar. Kerana dia jumlah ismiyah. Jadi bila ada mubtada, ada khabar, maka ayat ni ayat yang betul, ayat yang gramatis. Okey. Kalau jumlah fi'liyah pula. Jumlah fi'liyah ni adalah ayat yang bermula dengan fi'il. Okey. Rukun dia ada apa pula? Kena ada fi'il. Fi'il tu kena ada lah. Fa'il. Dan kena ada juga lah maf'ul sekiranya perlu. Maknanya sekiranya fa'il itu ialah fa'il muta'addi. Yang saya dah sebut minggu lepas. Fa'il muta'addi ialah fa'il yang memerlukan kepada maf'ul. Fa'il lazim pula adalah fa'il yang tidak memerlukan kepada maf'ul. Macam ni nak bedakan, tengoklah kepada fa'il tu. Kalau fa'il tu dia memang contohlah kita kata zahaba, pergi. Zahaba ni dia tak ada maf'ul lah. Dia lazim. Hanya fa'il, dia fa'il lazim. Tapi kalau pukul, daraba, ada yang memukul, ada yang kena pukul. Okey. Jadi contohlah kita buat ayat guna daraba contohnya. Daraba Muhammadun Zaidan. Okey, cukup ayat ni, cukup 3 elemen ni. 1 ada fa'il, 2 ada fa'il, 3 ada maf'ul. Ayat yang lengkap, ayat yang cukup, ayat yang sempurna, jumlah mufidah. Okey. Sekarang boleh nampak rukun-rukun yang ada dalam ayat. Sebab lepas ni kita akan masuk bab nahwu lah, ataupun bab i'rab. Okey, sekarang ni kita dah masuk i'rab dah. Okey, jadi dalam i'rab, okey, tapi kena ingat tadi ada lima benda yang kita sentuh sini. Ada mubtada khabar, mubtada khabar untuk jumlah ismiyah, dan ada fa'il, fa'il, maf'ul untuk jumlah fi'liyah. Okey. Okey, kita kembali kepada i'rab tadi. I'rab ada 4 hukum, sama ada dia marfu'. I'rab ada 4 lah. Kalau keseluruhannya ada 5. Keseluruhan tu maksudnya i'rab plus mabni. Kalau i'rab sahaja 4. Marfu', majrur, mansub, majzum. Tambah mabni, mabni tu bukan i'rab lah. Jadi mabni yang kelima. Jadi maknanya perkataan dalam bahasa Arab sama ada 5 ni. Dia takkan dua-dua. Dia takkan marfu' dan juga mansub, tak jadi. Dia salah satu dia. Mungkin dia mansub, mungkin dia marfu', mungkin dia majrur, mungkin dia majzum. Dan kalau dia mabni, dia mabni lah. Dia takkan kejap mabni, kejap marfu'. Tak. Dia mabni, dia ke mabni. Okey. Kita mulakan dengan marfu' dulu. Okey, marfu' ni ada banyak benda yang marfu'. Tapi untuk hari ni, kita sentuh sikit saja. Ni sebagai saya nak bagi nampak je perbincangan ilmu nahwu ni. So lepas ni nanti barulah kita boleh pergi lebih detail. Okey, marfu' ada beberapa benda yang marfu'. Antaranya adalah fa'il tadi, fa'il mudhari'. Okey, fa'il mudhari' kita hukumkan dia dengan hukum marfu'. Ini kena ingat hukum dia hukum marfu'. Marfu' tu apa? Kejap kita tengok. Tapi kena tahu hukum dia hukum marfu'. Okey, apa yang marfu'? Fa'il mudhari', fa'il mudhari'. Kalau fa'il amar ataupun fa'il madhi, dia adalah mabni. Okey. Fa'il. Yang kedua ialah fa'il. Okey, fa'il. Maksudnya tadi ada fa'il dalam jumlah fi'liyah. Fa'il ni dalam jumlah fi'liyah ke jumlah ismiyah? Ismiyah. Fa'il. Fa'il. Dalam jumlah Ismiyah lah. ismiyah. Fa'il perempuan. Dia isim. Fa'il tu isim, tapi kewujudan dia hanya pada dalam jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah
fi'liyah ni atas yang ni jumlah fi'liyah. Dalam jumlah fi'liyah baru ada fa'il. Okey. Kalau jumlah ismiyah dia tak ada fa'il, dia ada mubtada dan juga khabar. Cuma ada kemungkinan dalam khabar ni ada fa'il lah. Itu kalau dia guna khabar jumlah. Itu tak apalah. Yang penting kita ambil ayat yang basic, ayat ringkas saja dulu. Yang fa'il hanya ada dalam jumlah fi'liyah. Okey, jadi fa'il marfu' juga. Kemudian mubtada dan juga khabar. Jadi maknanya dalam jumlah ismiyah kan ada dua rukun, mubtada dan khabar, kedua-duanya adalah marfu'. Tapi dalam jumlah fi'liyah ada fa'il sahaja yang marfu'. Dan juga fa'il tu kalau digunakan fa'il mudhari' itu adalah marfu'. Yang lain tengoklah nanti bab lain Okey, sekarang ni kita tahu ada 4 benda yang marfu', iaitu fa'il mudhari', kemudian fa'il, kemudian mubtada dan juga kemudian khabar. 4 benda ni. Jadi kalau kita tahu dia marfu', kita kena tahu juga apa kesan dia. Macam tadi saya kata kalau hukum wajib, kesan dia adalah kita kena buat benda tu. Kalau tak buat kita berdosa. Kalau buat kita dapat pahala. Itu kesan benda yang wajib, hukum wajib. Tapi kesan hukum marfu' kita kena ini. Kena sama ada 4 perkara ni. Okey, pertama sekali ialah dhammah. Dhammah ni apa? Baris. Baris hadapan. Huruf apa yang kita nak baris hadapan ni? Huruf yang mana satu? Huruf awal ke tengah ke? Hujung akhir lah. Huruf hujung. Ingat ilmu nahwu kita hanya bincang huruf hujung saja. Al-marfu'u. Yang hujung-hujung ni saja. Dulu kita bincang sorof, wazan dia, marfu', wazan maf'ul, wazan marfu'. Satu tak baca mirfu', tak baca murfu', sebab kita tahu wazan ni wazan maf'ul. Itu perbincangan wazan. Hari ini kita tak nak bincang wazan, kita nak bincang huruf baris huruf di hujung. Pertama sekali kalau dia marfu', dia kena baris dhammah. Tapi bukan semua marfu' dhammah. Ada kadang-kadang dia. Yang pertama kalau dia isim mufrad. Isim mufrad maksudnya isim, mufrad maksudnya tunggal lah. Maksudnya dia perkataan yang bukan jamak. Perkataan tunggal. Contoh Muhammad, tunggal Muhammadun, talibun, sayyaratun. Isim mufrad. Ataupun jamak taksir. Jamak taksir. Contoh macam perkataan masajidu. Masajidu. Ini jamak taksir. Masajidu. Jadi semua ni baris, kita bariskan dengan baris dhammah. Kalau kedudukannya dhammah, inilah kedudukannya salah satu daripada 4 ni. Kita berarti contoh. Okey, yang ketiga dia adalah kalau dia jamak muannas salim. Apa contoh jamak muannas salim? Muslimah. Ujung dia. Muslimat. Okey, ada alif ta ni kan. Ini adalah jamak muannas salim. Ataupun yang terakhir dia fa'il mudhari' alladhi lam yattasil bi syai', yang tidak ada apa-apa hujungnya. Fa'il mudhari' yang hujungnya tak ada apa-apa. Maksudnya, okey, cuba bagi contoh fa'il mudhari' satu. Apa-apa fa'il mudhari'? Yazhabu. Yaktubu, yazhabu. Okey, yazhabu. Okey, tengok di hujungnya. Hujungnya adalah perkataan huruf bu. Ada apa-apa di sini? Tak ada kan? Ada. Okey. Cuba tukarkan yazhabu untuk huma. Yazhaba. Bani. Ni. Okey. Jadi di sini ada tambahan tak? Ada tambahan ada. Jadi dalam keadaan ni kita tak namakan di dalam keadaan ni dia tak jadi
marfu' dengan baris depan lah. Dia bukannya marfu' dengan dhammah. Tu nanti bab lain. Nanti dia ada apa? Cara lain. Marfu' dengan cara lain. Okey, boleh faham Okey. Kemudian keadaan yang kedua, marfu' dengan al-waw. Marfu' dengan waw. Marfu' dengan waw tu maksudnya marfu' dengan huruf waw. Bila marfu'nya? Bila kita guna marfu' dengan huruf waw? Ketika jamak muzakkar salim. Okey, apa contoh jamak muzakkar salim? Muslimun. Okey, contohnya kataan muslimuna. Okey, perkataan muslimuna. Ini perkataan ni kita kata perkataan ni dah marfu'. Walaupun orang kata marfu' bukan dhammah ke? Marfu' dhammah tapi marfu' juga dengan waw bila dia jamak muzakkar salim. Muslimuna. Okey, yang kedua yang berikutnya ialah marfu' dengan alif. Bila marfu' dengan alif ketika musanna. Musanna ni untuk dua. Yang tadi. Okey, contohnya kataan muslimani ataupun muslimata. Okey, kedua kataan ni dia ada alif ni. Jadi itu tanda dia marfu'. Okey, maksudnya kalau kataan muslimat, musliman ataupun muslimata ni berada pada tempat salah satu daripada ni, dia jadi fa'il mata' lah. Dia jadi fa'il ke, dia jadi mubtada' ke, jadi khabar ke, maka dia akan jadi marfu'. Okey, yang terakhir thubutun nun. Thubutun nun. Thubut ni maksudnya ada lah, ada. Thubut ni ada macam sabit kesalahan. Sabit, kata sabit tu maksudnya ada. Okey, thubutun nun. Thubutun nun bila kita guna nun tu huruf nun bila kita guna ialah pada af'al khamsah. Af'al khamsah ni apa? Af'al khamsah ni ialah fi'il mudhari' yang ada ni 5. Yazhabani, tadhhabani, yadhhabuna. Benda yang alif nun ada nun ni, semua ni adalah af'al khamsah. Jadi kalau kedudukannya adalah kedudukan marfu', maka kita akan kekalkan nun ini. Okey, nun ini dikekalkan. Kalau selainnya nanti kita akan tengoklah. Kalau dia bukan marfu' tapi tempat lain, tengok apa dia punya hukum dia. Okey, setakat ni jelas ke? Boleh pening. Okey. Tak apa, nanti kita tengok dalam contoh nanti dia akan lebih nampak. Okey. Kita kembali balik tadi. Okey, tadi selesai marfu'. Jadi kalau kita jumpa perkataan, perkara pertama sekali adalah kita kena tahu hukum dia apa. Okey, contoh saya buat ayat tadi. Al-masjidu ba'idun. Okey, masjid jauh. Al-masjidu ba'idun. Okey, katakanlah tak ada baris. Kita nak tentukan baris dia. Macam mana cara dia? Pertama sekali lah kita tentukan kedudukan dia. Masjid ni apa tempat dia? Kedudukan dia ni dalam ilmu nahwu dia adalah mubtada'. Al-masjidu dia adalah mubtada'. Lalu mubtada' marfu'. Kan? Marfu' dengan baris apa? Tengok dia. Masjid ni apa? Dia kedudukan perkataan masjid tu dia adalah isim mufrad. Kan? Isim mufrad. Jadi dia adalah dhammah. Marfu'nya dengan dhammah. Sebab apa marfu' dengan dhammah? Sebab dia isim mufrad. Okey, contohlah saya buat ayat lain.
al-muslimuna kathirun. Ramai. Kasih. Orang Islam ramai. Okey, jadi macam mana saya nak tahu baris dia? Tengok dulu kataan al-muslimuna ni. Kedudukan dia sebagai apa di sini? Mubtada dan Mubtada. Jadi bila mubtada, kita tahu hukum dia adalah hukum mubtada marfu'. Okey, mubtada hukum ni adalah marfu'. Okey, marfu'. Nak marfu' tu kesan dia dengan baris apa di sini? Dengan dhammah ke? Dhammah. Macam mana dhammah tu? Di sini dengan waw. Dalam perkataan ni dia marfu' dengan waw. Al-muslimuna. Kenapa marfu' dengan waw? Sebab dia jamak muzakkar salim. Jadi kita baca al-muslimuna. Okey? Dulu saya ada kan? Sekejap dulu. Kira ulang kaji lah. Tapi dia lagi detail lah. Dia lebih praktikal lah. Dia tak nak kata detail pun sama juga benda ni lah. Cuma ni lebih praktikal lah. Jadi sebut. Jadi kita kan tengok bila jumpa je ayat kena tahu kedudukan dia apa. Kedudukan perkataan tu. Dia mubtada. Kedudukan dia mubtada, okey dia marfu'. Kalau kedudukan dia benda lain, kita tengok benda lain. Dia fa'al. Seterusnya mansub. Okey? Mansub. Okey, mansub senang je. Mansub ni banyak yang mansub, tapi untuk hari ni saya ambil satu benda je dulu. Maf'ul. Okey, maf'ul. Mana maf'ul tadi? Dalam jumlah ismiyah ke jumlah fi'liyah? Jumlah fi'liyah. Okey. Maf'ul ni lah. Maf'ul yang kat sini ni dia berada dalam jumlah fi'liyah. Ya. Okey, jadi jumpa je perkataan yang kedudukannya adalah maf'ul, maka automatik hukumnya adalah mansub. Kalau jumpa mubtada, jumpa khabar, jumpa fa'il, automatik hukum dia adalah marfu'. Okey, hukum dia marfu', tapi tak semestinya baris depan. Hukum tu semestinya hukum ni itu. Mansub contohnya mansub. Maf'ul confirm mansub. Tapi adakah confirm dengan baris tertentu? Tak confirm juga sebab kena tengok perkataan dia. Tapi dia memang mansub. Okey, jadi mansub dengan baris apa? Tengok. Pertama sekali mansub. Okey, mansub Okey, mansub dengan kenapa fathah? Fathah. Mansub. Okey. Mansub pertamanya dia dengan fathah. Fathah ni baris pada atas. Beratas. Okey. Tapi bukan semua keadaan dia akan baris atas. Ada kadang-kadang tertentu. Okey, bila? Yang pertama adalah ketika dia maf'ul memang mansub. Maf'ul memang mansub. Okey, maf'ul mansub, tapi tak semestinya mansub tu beratas. Okey, ada kadang-kadang dia beratas. Pertama sekiranya dia isim mufrad. Okey. Isim mufrad. Isim mufrad, okey, macam tadilah. Maksudnya kata isim yang kata tunggal, bukan jamak. Kemudian jamak taksir. Okey, tadi ada kataan apa tadi? Kataan apa? Masajid. Apa? Kalau mansub barisnya? Masajid. Dah. Okey. Isim mufrad tadi contohnya nama Muhammad lah. Muhammadan.
Al-fi'lu alladhi kemudian fi'il mudhari' alladhi lam yattasil bi syai'in. Fi'il yang tidak mudhari' yang tidak bersambung dengan apa-apa. Okey, ini dia punya keadaan dia kalau sebelum fi'il mudhari' itu ada huruf yang menasabkan. Contohnya perkataan ada an. Uridu an azhaba. Azhaba. Okey, jadi kenapa itu di atas azhaba ni? Kenapa tak azhabu? Sebab hukum dia adalah mansub. Kenapa mansub? Sebab ada an kat depan tu kan. Tapi kenapa dia masuk dengan baris atas? Sebab dia fi'il mudhari' yang tidak bersambung hujungnya. Maksudnya dia bukannya fi'il yang 5 tu lah. Maknanya bukan yadhhabuna, tadhhabuna. Okey, kemudian kasrah. Ada juga boleh bawah. Jangan ingat kasrah ni macam majrur je, tapi kasrah ni ada juga mansub. Iaitu ketika jamak muannas salim. Okey, kalau masih ingat lagi saya bagi contoh dalam Quran tu. Haji Rahim jawab pertanyaan itu ya. Khalaqallahu as-samawati wal ard. Samawat ya, sama wati wal ard. Ard dha tu baris apa? Samawati wal ard. Dha ni baris patutnya ardi. Besar bawah lah wal ardi sebab ada waw kan. Samawati tak, waw ni dia bukannya jadikan bawah, dia akan ikut yang belakang ni. Yang belakang ni dia bukan baris bawah sebab majrur. Yang belakang ni samawati dia baris bawah sebab mudhaf. Jamak. Bukan mudhaf. Dia masuklah dia maf'ul lah, dia maf'ul di sini. Allah menciptakan langit dan bumi. Okey, jadi langit di sini samawat ni adalah mansub, maf'ul ya. Dia dah maf'ul. Jadi maf'ul hukum dia apa tadi? Mansub. Okey. Cuma tengok kedudukan dia, bentuk perkataan ni. Perkataan ni adalah jamak muannas salim. Jamak muannas salim dengan baris bawah. Jadi bacaannya khalaqallahu samawati. Okey, kemudian wal ard. Wal ard ni juga dia mengikut kepada ni. Maksudnya ni kan mansub. Okey. Ni pun kena mansub juga. Tapi wal ard dia mansub dengan apa? Dengan baris bawah juga ke ataupun baris atas? Baris fathah kerana sebab apa? Sebab kedudukan dia macam tu. Macam tu apa? Dia kena salah satu daripada ni. 1, 2, 3. Tafsirut. Isim mufrad. Mufrad. Sebab dia isim mufrad lah. Maksud dia bukan jamak. Bukan jamak muannas salim lah. Jadi jamak muannas salim samawat. Okey. Ini susah lah. Samawati kenapa baris bawah? Sebab dia jamak muannas salim. Muannas salim. Tu dia mufrad. Dia mufrad. Al-ardu mufrad. Sebab tu dia baris atas. Dia mufrad. Okey. Mufrad dia mansub. Okey, sama juga contoh saya buat ayat lah. Jamak taksir atas juga. Jamak taksir yang kedua ni. Yang kedua ni jamak taksir. Dia jadi maf'ulun bihi. Tak tahu Ustaz ya. Wal arda. Dia memang tempat maksud maf'ulun bih lah. Okey, contohnya ra'aitu aku melihat kaukaban. Okey. Al-muslimat wa apa? Wa sayyarah lah. Walaupun macam tak kena ayat ni kan. Tak ada kaitan lah. Tadi tak apa. Nak tahu baris saja tu. Okey. Ra'aitu al-muslimat wa sayyarah. Aku melihat muslimat dan juga sayyarah. Sekali nak tahu baris ta yang ni. Ta itu atau mana? Muslimata itu? Muslimati. Kenapa ti? Dia muannas salim, jamak muannas salim. Okey. Ra'aitu al-muslimati wa as-sayyara
Sayyarata. Ta. Kenapa ta pula? Bukan ti? Dia single, ada mufrad. Dia isim mufrad. Okey, faham lah tu. Faham. Simple je. Masya-Allah. Okey. Yang kedua dengan ya. Bila dia jadi dengan ya? Kalau jamak muzakkar salim ataupun musanna contoh sama sini lah, raaitu al-muslimati was-sayyarata wa al-muslimai. Muslimina. Muslimina wal kafiraini. Sudah kafir. Kafiraini. Kafiraini. Okey, jadi yang contoh yang kedua ni muslimina kafiraini. Ni maksud juga, tapi maksud dengan apa? Ya. Ya, sebab yang pertama ni jamak muzakkar salim, yang kedua sebab dia musanna. Okey, yang terakhir hazaf nun. Bila hazaf nun? Kalau dia af'al khamsah. Hazaf ni buang buang nun ketika dia asma' khamsah, af'al khamsah. Okey, contohnya an adhhaba, uridu an adhhaba. An adhhaba. Okey, tapi kalau an kita masukkan kepada tadhhabuna. Okey, kamu semua pergi. Jadi macam mana? Tadhhabu. Kita buang nun. Okey, buang nun. Buang nun. Tadhhabu. Jadi tadhhabu. Okey, faham jadi kalau kita jumpa dalam ayat kenapa yang ni tadhhabu? Tadi tadhhabuna. Sebab kedudukan dia dia masuk, tapi kedudukan dia masuk, tapi jenis perkataan tu jenis fa'il ni lah fa'il yang fa'il mudhari' yang ada sambungan di hujung. Ada sambungan di hujung ni dia akan jadi af'al khamsah, dan dia ketika mansub dengan buang huruf nun. Okey. Okey, seterusnya majrur. Majrur kita ambil dua je tu malam ni. Bila majrur adalah ketika dia berada selepas huruf jar. Okey, contohnya huruf jar apa? Macam fi. Jadi apa-apa yang berada selepas fi dia akan jadi majrur. Okey. Kalau fi sendiri apa dia? Kataan fi sendiri. Fi yang selepas fi akan jadi majrur. Tapi fi ni sendiri apa? Majrur ke marfu' ke? Fi. Mabni. Ahsan. Okey, fi ni mabni. Ni mabni. Yang selepasnya majrur. Jangan ingat fi ni pun majrur tak? Fi tak majrur. Fi ni mabni. Yang majrurnya adalah selepasnya. Okay? Yang kedua ialah mudhafun ilaih. Al-mudhafu ilaih. Yang selepas mudhaf. Mudhaf tu dia fleksibel. Dia tak semestinya diikut tempat lah. Dia boleh jadi marfu', majrur, mansub. Tapi mudhaf ilaih dia akan jadi baris bawah. Dia akan jadi majrur. Quratul qadami. Contoh quratul qadami. Quratu al-qadami. Beri bawah kan, majrur. Tapi quratu ni dia ikut keadaan. Contohnya uhibbu qurata. Jadi maf'ul. Saya suka bola sepak. Uhibbu quratal qadam. Okey. Itu contoh. Okey. Jadi majrur ni tengok apa dia punya kesan hukum dia. Majrur adalah hukum. Tapi kesan dia adalah sama ada dua je. Senang sikitlah, ada kasrah. Sebenarnya ada satu lagi fathah, cuma saya tak sebut sini. Tu kalau dipanggil mamnu nasrfi itu perbincangan lain lah. Untuk malam ni saya ambil dua je, kasrah dengan ya.
Bila kasrah, pertama ketika dia isim mufrad lah, kata tunggal yang tadi, isim mufrad ataupun jamak taksir ataupun jamak muannas salim. Ya. Dalam keadaan ni kita akan guna baris bawah. Tapi dalam keadaan jamak muzakkar salim ataupun jamak musanna, kita akan guna ya. Okey, kalau perasan dekat sini tak ada fa'al pun di sini. Tak kata pun fa'al mudhari' ke af'al khamsah ke, kenapa? Jadi kalau fa'al majrur macam mana? Sebab fa'al tak ada majrur. Majrur hanya ada pada isim sahaja. Okey, fa'al dia takkan majrur. Okey, untuk majzum kita tak bincang inilah. Kita fokus pada tiga ni saja supaya saya bagi nampak macam mana kita praktikalkan ilmu nahwu ni. Okey. Jadi dari sini kita boleh faham dah tadi sebut macam mana nak tahu baris perkataan tu. Pertama tengok kedudukan dia. Tengok kedudukan dia, oh ni dia adalah mubtada. So mubtada hukum dia adalah marfu'. Jadi marfu' nak letak baris apa? Tengok dia punya jenis dia. Kalau dia isim mufrad, maka dia marfu' dengan dhammah. Okey, kita buat latihan sedikit. Okey, seorang siapa nak cuba dulu? Letakkan baris. Okey. Letakkan baris. Siapa nak mula dulu? Adun. Dasati. Berikan hujah kenapa zahaba bukan zahabi atau zahabu. Okey, zahaba. Apa dia bentuk dia apa? Hukum dia dulu adalah apa? Mari. Mabni Fa'il madhi mabni mabni dia tak ubah. Okey. Muhammadun. Ya. Mufrad. Okey, hukum dulu. Marfu'. Okey, jadi marfu' barisnya Dhammah. sebab mufrad. Okey, ila mabni. Okey, madrasah Madrasati. bukan masuk. Majrur. Majrur. Dengan kasrah sebab kasrah isim mufrad. Okey. Next. Madrasati. Okey, siapa nak buat? Cukup kan? 5 orang kita. Ada? 2. Salli. Fardhu Fil masjidi. Okey. Usalli. Okey, usalli dia sebenarnya marfu'. Tapi sebab dia punya binaan dia ni, dia marfu' dia tersembunyi. Dia marfu' dengan dhammah lah. Okey, kemudian fardhu. Kenapa baca fardhu ni? Fardhu. Mudhaf. Dia mudhaf, tapi mudhaf dia tak menentukan baris atas. Tapi kenapa dia baris atas ke sini? Dia mau lebih. Fil masjid. Jadi dia lebih lah kan Ustaz. Usalli fardha. Zuhri tahu dia mudah. Zuhri Bila fa'il ke awal ni, senang lah hujung ni sama ada inilah fa'il ataupun maf'ul. Tapi ni dah ada usolli ana kat sini. Yang ni terus maf'ul lah maksudnya. Kan fardha ni adalah maf'ul. Maf'ul bih. Okey, maf'ul bih hukum dia Mansub. Okey, baris kenapa baris atas kat sini? dia mansub. Yalah dia masuk baris atas, tapi masuk boleh juga baris bawah. Tapi kenapa pilih baris atas kat sini? Sebab Maf'ul. Dia mufrad. Dia maf'ul, hukum dia mansub. Mansub sama ada baris atas, baris bawah pun boleh, dengan ya pun boleh. Tapi kenapa di sini kita pilih baris atas? Dia mudaf. Sebab
Mudafun ilaih. Dia mudaf. Bukan sebab dia isim mufrad. Lain yang kedua Dia isim mufrad. Okey. Okey. Az-Zuhri. Mudaf. Mudaf ilaih. Mudaf ilaih hukum dia Dia majrur. majrur. Okey. Kenapa majrur? Kenapa kita pilih baris kasrah baris bawah bukan dengan majrur dengan ya? Sebab dia mufrad. isim mufrad. Nah, ingat isim mufrad balik isim mufrad. Okey. Fi mabni. Ifam mabni tak berubah. Al-masjid masjidi. Kenapa masjidi? Isim mufrad. Dia Majrur dulu. Dia majrur dengan kasrah sebab dia isim mufrad. Okey, seterusnya. Sami'a at-talibu. Azana al-asri. Okey, sebab apa? Sami'a sebab apa? Sami'a tu yang ada kuah lah kan. Fi'il mudhari' mabni. Fi'il madhi mabni. Okey. Jadi bila mabni tak perlu kita sebut bari apa? Sebab mabni tak berubah. Okey. At-talibu tu jadi sebab dia mufrad. Sebelum mufrad tu, kenapa dia mufrad tu dia fa'il. Kedudukan fa'il. Fa'il hukum dia marfu'. Kenapa marfu' di sini pilih dengan baris depan? Sebab dia mufrad. Isim mufrad. Okey. Azana tu dia maf'ulun bihi. Hukum maf'ulun bihi mansub. Kenapa mansub di atas? Mansub atas sebab dia mufrad. Senang. Al-asri. Al-asri. Mudhaf ilaih. Okey, hukum dia majrur dengan baris bawah. Kenapa baris bawah? Mudhaf. Isim mufrad. Sebab isim mufrad. Senang je. Okey. Syah. Adalah jawapan di atas. Ihtafala al-malizi biyaumi al-istiqlal. Okey. Ihtafala ni di fi'il madhi. Fi'il apa? Fi'il madhi hukum dia mabni. Okey. Al-malizi apa ni baris ni? Ya Sebab dia masuk sebab dia maf'ulun bih. Fa'il ni siapa? Ihtafala ni apa dia? Ihtafala menyambut. Ihtafala ni menyambut. Al-Malizi orang Malaysia lah. Orang Malaysia menyambut. Jadi orang Al-Malizi itu fa'il ke maf'ul? Fa'il hukum dia Marfu'. Marfu' dengan baris apa sini? Ya. Dengan ya? Dhamma Maliziyu. Kenapa dhamma? Sebab ni isim mufrad. Isim mufrad. Kalau saya letak ayat untuk ramai orang, ihtafala al-maliziyuna. Itu dengan waw. Sebab dia muzakkar salim. Jamak muzakkar salim. Okey. Biyau bi tu ada ke Ustaz? Bi tu apa? Bi itu mabni. Jar mabni. Yau baris mim. Yaumul sebab dia mufrad. Biyau sebab ada bi tu dia jadi mi. Biyaumi. Jadi majrur. Okey, di bawah sebab di mufrad, isim mufrad.
Okey, al-istiqlal. Al-Istiqlal. Istiqlal. Merdeka. Bawah, garis bawah. Bawah, soal bawah. Dia Sebab berjumpa. dia isim Dia- dia isim mufrad. Bukan, mudhaf ilaih. Kedudukan dulu. ilaih. Dia mudhaf ilaih, hukum dia majrur. Baris bawah kerana dia isim mufrad. Oh, dia kan tulis Okey. tak nak tu ayat tu susahnya nak sebut. Yang penting tahu dia punya susunan dia tu. Pertama sekali kita tahu kedudukan dia. Kedudukan dia adalah mudhaf ilaih. Kalau mudhaf ilaih hukum dia majrur. Majrur apa baris dia? Sama ada baik bawah ataupun ya. Tapi sebab sini isim mufrad maka kita pilih baris bawah. Okey. Yang terakhir. Rais pas. Sobri. Ha? Ada. Qur'ana linnasi. Silakan. Okey, sabar. Aisyah. Anzalallahu Qur'ana linnasi. Okey, Anzala Mabni. mabni sebab dia apa? Al-madhi mabni. Allahu Allahu fa'il. Hukum fa'il marfu dengan baris Ad-dhammah. sebab Sebab mufrad okey. mufrad. Okey. Okey. Al-Qur'ana. Kenapa Qur'ana? Maf'ul. Maf'ulun bih. Okey, hukum maf'ulun bih Mansub. mansub. Okey, mansub baris atas. sebab isim mufrad. Okey. Linnasi. Li dulu. Itu mabni. Mabni. Harfu jar mabni. Okey. An-nasi. An-nasi baris bawah majrur. Apa? Majrur. Okey. Majrur. Kenapa pilih pada bawah? Kenapa bukan mulia? Apa ni mufrad? Sebab dia isim mufrad. Isim mufrad di sini isim mufrad Okey, wallahu a'lam. Khalas. Tamat. Ni Al-Quran. Pembincangan ilmu nahwu macam ni lah. Ni pembincangan ilmu nahwu. Ini saya ambil yang saya senang lah dulu kan. Dia biasalah kelas yang pertama ni kita ambil yang saya senang. Dia kalau dah masuk ayat-ayat yang panjang, tu jadi lagi complicated lah. Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Okey. Okey, ada apa soalan? Okey. Tapi entah minggu depan boleh. Ya, boleh. Kita selalu ulang insya-Allah. Nak kena i'rab selalu, nak kena. Okay. Jadi secara kesimpulannya kita dah boleh baca dah sebenarnya kataan ni walaupun ayat ni tak ada baris. Kan? Kita dah belajar wazan dah sebelum ni. Surah dah belajar, dah tahu zahaba bukan zahiba, Muhammad bukan Muhammad. Kita dah tahu baris. Sebab kita belajar wazan, sekarang ni kita dah belajar nahwu. Daripada sini kita boleh okey, nanti saya bagi jadual untuk i'rab. Nanti kita akan guna jadual tu lah. Dia yang sama yang macam itu je, yang macam kat rumah ajar Dr. Rani tu. Nanti saya akan bawa satu jadual yang lebih ringkas lah, yang khusus untuk i'rab je. Nanti senang, boleh terus rujuk lah. Okey, ada apa lagi? Okay. Ini segi penulisan je Ustaz kan? Tulisan? Zahaba Muhammad ila madrasah. Tak payah madrasah tu. Dia kan kalau yang kalau kita buat ayat itu hujung tu kita matikan lah. Tapi kalau ada lagi hujungnya, maksudnya yang madrasati tu bukan ayat hujung, jadi kita tahu lah baris dia.
Sebab tu kan dalam tempoh belajar ni, kalau boleh kita tak payah matikan yang ujung tu. Taruh je baris. Sekarang ni kalau kita tengok pemberita-pemberita Arab kan, dia memang matikan je sebab nak mudah. Kalau orang yang tak biasa dengan nahu ni, dia akan terpaksa fikir Zahaba Muhammadun, dia akan tengok dia lambat. Jadi nak cepat, Zahaba Muhammad ilal madrasah. Jadi kita nak fikir lah. Tu cara selamat. Tapi kita nak belajar ni, kita saya harus perhatikan. Sebab dalam Quran dia kan kita nak ni tak nak baca. Okay. Jadi kalau dalam Quran tu kalau kita tengok baris tu kita dah boleh agak-agak lah. Sebab apa baris depan, kenapa bukan baris bawah, kenapa baris atas? Dia kaitan dengan i'rab lah, kaitan dengan nahwu. Okay. Jadi tu kesimpulannya kita boleh nampak lah ilmu nahwu bincang tentang huruf akhir perkataan dengan syarat perkataan tu berada dalam ayat. Dalam kalimah. Bukan dalam jumlah. Dalam jumlah. Okay. Ilmu sorof, ilmu wazan, bincang wazan sebelum ni, dia berada dalam, dia tak semestinya berada dalam ayat. Kata tu satu tu kita boleh guna ilmu sorof. Tapi untuk nahwu kena ada ayat. Sebab apa kena ada ayat? Barulah kita boleh tentukan dia fa'il ke, dia mubtada' khabar ke. Sebab kalau kataan tu sahaja, contohnya Muhammad sahaja, Muhammad sahaja. Kita nak kata Muhammadun pun apa sebab apa Muhammadun? Tak boleh nak bariskan dia. Kalau nak kata Muhammadan, kenapa baris atas pula? Muhammadun kenapa baris? Dia kena ada berada dalam ayat, barulah kita boleh gunakan ilmu nahwu. Okey, wallahu a'lam. Okey, ada apa Syukran. Terima kasih. Kita tangguhkan dulu dengan kita sambung pada minggu depan insya-Allah. Okey, kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallah. Insan.